Salam sejahtera semua. Hari ini kita akan teruskan lagi dua standard pembelajaran, iaitu menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran, dan yang kedua menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Okey, dalam pembelajaran sebelum ini anda telah belajari apa itu persamaan kuadratik. Okey, bentuk am persamaan kuadratik ialah ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Mari kita lihat contoh pertama. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey. X kuasa 2 tolak 5x tambah 6 sama dengan sifar. Langkahnya ialah tulis dalam bentuk am ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar terlebih dahulu. Kemudian lakukan pemfaktoran. Okey. Adakah persamaan ini dalam bentuk am persamaan kuadratik? Ya, so kita tulis. Okey, sekarang kita perlu cari faktor ya dengan melakukan pentarapan silang yang kamu telah belajari semasa di tingkatan 2. Okey, kita perlu pilih faktor yang sesuai bagi x kuasa 2 dan positif 6 ya. Okey, macam ni. Okey, x kuasa 2, faktor bagi x kuasa 2, x darab x ya. Okey, positif 6 ada 4 pilihan ya. Positif 1 darab positif 6 atau positif 2 darab positif 3 atau negatif 1 darab negatif 6 atau negatif 2 darab negatif 3. Di sini kita harus pilih negatif 2 darab negatif 3 supaya kita dapat sebutan tengah ya. Okey, so dalam silang x darab negatif 3 kita dapat negatif 3x, x darab negatif 2 kita dapat negatif 2x. Okey, kalau kita tambahkan negatif 3x tambah negatif 2x, kita akan dapat negatif 5x, iaitu sama dengan sebutan di tengah. Okey, apakah faktor? Faktor ialah x tolak 3, x tolak 2. So, kita tuliskan x tolak 3, x tolak 2 sama dengan sifar. Okey, inilah kaedah pemfaktoran ya. Perlu faktorkan. Okey, so kita pecahkan ini kepada 2. X tolak 3 sama dengan sifar atau x tolak 2 sama dengan sifar. Okey, selesaikan sebelah kiri, kita akan dapat x sama dengan 3. Sebelah kanan, kita akan dapat x sama dengan 2. So, punca bagi persamaan ini ialah 3 dan 2. Okey, bagi pelajar yang kurang mahir dalam pemfaktoran, anda jangan risau, sekarang cikgu akan tunjukkan cara mendapatkan punca dengan menggunakan kalkulator. Selepas itu kita undur ke belakang ya. Okey. So sebelum mencari punca dengan menggunakan kalkulator, kita kena pasti apakah nilai A, B, C terlebih dahulu ya. So A di sini 1 ya, 1 kita tulis ya. B negatif 5, C ialah 6. Okay, sekarang cikgu akan tunjukkan cara mendapatkan punca bersama kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Okay, langkah pertama, tekan ke kunci mod 3 kali sehingga mendapat paparan seperti berikut. 1, 2, 3. Okay, selepas itu, kita pilih 1. EQN equation iaitu persamaan. Okay, lepas tu langkah ketiga pada paparan ini, kita pilih panah ke kanan. Sebab pemboleh ubah hanya satu sahaja. Selepas itu langkah keempat. Okay, kuasa di sini ialah 2 ya. Kuasa tertinggi pemboleh ubah bersama kuadratik ialah 2. So kita tekan 2. Okay, lepas tu pada paparan A, kita masukkan nilai A. Okay, apa nilai A untuk soalan ini? 1. So 1. Lepas tu tekan butang tanda sama dengan. Okay, B pula negatif 5. So kita masukkan negatif 5. Lepas tu tekan tanda butang sama dengan. Okay, lepas tu C ialah 6. Okay, kita tekan lagi sekali butang sama dengan. Okay, kita akan dapat punca pertama ialah 3. Okay, lepas tu punca kedua ialah 2.
Itulah cara untuk mendapatkan punca bersama kuadratik dengan menggunakan kalkulator. Okey, sekarang kita lakukan undur ke belakang. X sama dengan 3, undur ke belakang ialah X tolak 3 sama dengan sifar. Okey, yang X sama dengan 2, undur ke belakang ialah X tolak 2 sama dengan sifar. Okey, kita boleh tulis langkah pemfaktoran iaitu kurungan X tolak 3 darab kurungan X tolak 2 sama dengan sifar. Inilah cara yang bagi belajar yang kurang mahir dalam pemfaktoran, kita guna kalkulator untuk membantu. Contoh 2. Tentukan punca bersama kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. X kuasa 2 tambah 7 per 2 X sama dengan 2. Okey. Untuk ni, kita perlu tulis dalam bentuk am terlebih dahulu. Okey. Untuk soalan ini, kita harus darab dengan 2 supaya kita boleh hapuskan penyebutnya. Okey, darabkan semua sebutan dalam bersamaan ini dengan 2. X kuasa 2 darab dengan 2, kita akan dapat 2X kuasa 2. 7 per 2X, kita akan darab 2, kita akan dapat 7X. Manakala 2, kita darab dengan 2, kita akan dapat 4. Okey, so kita akan dapat 2X kuasa 2 tambah 7X sama dengan 4. Langkah pertama, hapuskan penyebut dulu ya untuk nombor pecahan di sini. Okey, selepas itu susun dalam bentuk am ya, susun dalam bentuk am. Okey, 2X kuasa 2 tambah 7X tolak 4 sama dengan sifar. Okey, selepas itu cari faktor. Okey. Tentukan faktor bagi 2X kuasa 2. Okey. 2X darab X ya. Negatif 4, ada 4 pilihan. Di sini kita pilih negatif 1 darab positif 4. Okay, kita darab silang, kita akan dapat negatif X. Dan sebelah sini 2X darab positif 4, kita akan dapat positif 8X. Kita tambahkan, kita akan dapat positif 7X. Itu sama dengan sebutan di tengah ya. So, faktor bagi persamaan ini ialah 2X tolak 1, X tambah 4. Okay, kita tulis dalam kurungan. Kurungan 2X tolak 1, kurungan X tambah 4 sama dengan sifar. Okay, kita pecahkan persamaan ini kepada dua bahagian. 2X tolak 1 sama dengan sifar. Dan satu bahagian lagi X tambah 4 sama dengan sifar. Selesaikan bahagian kiri, kita dapat X sama dengan 1 per 2. Selesaikan bahagian kanan, kita dapat X sama dengan negatif 4. So, X sama dengan 1 per 2 dan negatif 4 merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini. Okey, sekarang kita guna kaedah undur ke belakang ya. Okey, sila dapatkan punca persamaan kuadratik ini terlebih dahulu dengan menggunakan kalkulator. Masukkan nilai A sama dengan 2, B sama dengan 7, C sama dengan negatif 4. Okey, kamu akan dapat punca ialah 1 per 2 atau X sama dengan negatif 4. Okey, kita undur ke belakang X sama 1 per 2. Okey, dia akan jadi 2X tolak 1 sama dengan sifar. 2 tulis di depan X. Okey, lepas tu ni positif 1. Untuk ke belakang ialah negatif 1. So, 2X tolak 1 sama sifar. Untuk sebelah kanan pula ialah X tambah 4 dah. Okay, negatif 4 jadi positif 4. So, X tambah 4. Okey, 2 ini merupakan faktor bagi persamaan ini. So, kita undur ke belakang. Kurungan X tolak 1 darab kurungan X tambah 4 sama dengan sifar. Contoh 3. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. X per 2 sama dengan 5X tolak 24 per X tolak 4. Okey, untuk soalan ini kita harus darab silang ya. Okey, bagi kurungan kepada 5X tolak 24, X tolak 4 sebab ada dua sebutan. Kita darab silang, kita akan dapat X kurungan X tolak 4. 2 kurungan 5X tolak 24. Di sini maksudnya X darab dengan X tolak 4 ya. Sebelah kanan pula 2 darab dengan kurungan 5X tolak 24. Jadi kita kembangkan sebelah kiri X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. X darab dengan 4 ya, kita akan dapat 4X. So,
X kuasa 2 tolak 4X. Sebelah kanan pula 10X. Okey, tolak 48. Okey, kita susun dalam bentuk bentuk bersama kuadratik ya. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar ya. Okey, kita susunkan. Kita dapat X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan sifar. Okey, sudah dalam bentuk langkah seterusnya lakukan pemfaktoran. Okey, kita cari faktor yang sesuai bagi X kuasa 2 dan positif 48. Okey, X kuasa 2, X darab X, positif 48. Okey, kita pilih negatif 6 darab negatif 8. Okey, tanam silang, kita dapat negatif 6X, negatif 8X. Kalau kita tambahkan, kita dapat negatif 14X, iaitu sebutan tengah bersama ni. So, faktor bagi bersama inilah X tolak 6, X tolak 8. So, kita tulis dalam kurungan ya. Kurungan X tolak 6, kurungan X tolak 8 sama dengan sifar. Okey, kita pecahkan kepada dua bahagian. X tolak 6 sama dengan sifar atau X tolak 8 sama dengan sifar. Selesaikan bahagian kiri, kita dapat X sama dengan 6. Dan kita selesaikan bahagian kanan, kita dapat X sama dengan 8. So, punca bagi bersama kuadratik ini ialah 6 dan 8. Okay, sekarang cikgu akan tunjuk cara untuk undur ke belakang. Okay, kita dapatkan punca dengan menggunakan kalkulator. Okay, terlebih dahulu, kena pasti dulu nilai A ialah 1, B negatif 14, C ialah 48. So, masukkan ke dalam kalkulator dan dapatkan punca ya. Okay, so punca ialah X sama dengan 6, satu lagi ialah X sama dengan 8. Untuk ke belakang bagi X sama dengan 6, ialah X tolak 6 sama dengan sifar. X sama dengan 8 pula ialah X tolak 8 sama dengan sifar. So, faktor bagi bersama inilah X tolak 6 darab kurungan X tolak 8 sama dengan sifar. Okey, contoh 4. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Kurungan Y tambah 2, kurungan Y tambah 1 sama dengan 2 darab kurungan Y tambah 11. Okey, langkah pertama mesti tulis dalam bentuk ya. So, untuk sebelah kanan kita kena kembangkan. Begitu juga untuk sebelah kanan. Okey. Y tambah 2 darab dengan Y tambah 1. Dan kita kembangkan, kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 3Y tambah 2. Okey, sebelah kanan pula, kembangkan, kita akan dapat 2Y tambah 12. Okey, kita kena pindahkan sebutan sebelah kanan ke kiri supaya sebelah kanan ialah sifar ya, sama dengan sifar. Okey, kita pindahkan dan susun. Kita dapat Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2Y tambah 2 tolak 22. Okey, selepas itu kita tambahkan sebutan yang sama. Okay, kita akan dapat Y kuasa 2 tambah Y tolak 20 sama dengan sifar. Okey, kita cari faktor dengan lakukan pentarapan silang ya. So, Y kuasa 2, Y darab Y ya. Negatif 20, kita ada positif 5 darab negatif 4. So, tarap silang, kita akan dapat positif 5Y, sebelah sini pula negatif 4Y ya, Y. Okey, akan sama dengan Y, sebutan di tengah. So, faktor bagi bersama ini ya, Y tambah 5, Y tolak 4. Kita tulis ya, kurungan Y tambah 5, kurungan Y tolak 4 sama dengan sifar. Okey, kita pecah dua bahagian, Y tambah 5 sama sifar atau Y tolak 4 sama dengan sifar. Okey, selesaikan sebelah kiri, kita akan dapat Y sama dengan negatif 5. Sebelah kanan pula kita akan dapat Y sama dengan 4. So, negatif 5 dan 4 merupakan punca persamaan kuadratik ini. Okey, sekarang cikgu akan tunjuk cara undur ke belakang. Seperti biasa, kita kena tentukan nilai A, B, C terlebih dahulu. A di sini ialah 1, B ialah 1, C ialah negatif 20. Kita masukkan ke kalkulator. Okey, lepas tu kita boleh dapat punca pertama ialah negatif 5 dan yang kedua ialah
4. So, untuk ke belakang, Y sama negatif 5. Akan jadi Y tambah 5 sama dengan sifar. Manakala Y sama dengan 4. Untuk ke belakang akan jadi Y tolak 4 sama dengan sifar. Okey, faktor bagi persamaan kuadratik ini ialah Y tambah 5. Y tolak 4. So, kita tuliskan kurungan Y tambah 5. Darab kurungan Y tolak 4 sama dengan sifar. Contoh 5. Tentukan punca bersama kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran X kuasa 2 tolak 5X sama dengan sifar. Ini sudah tulis dalam bentuk am ya. Kita boleh lakukan pemfaktoran ya. Kita faktorkan X ya. X basuh kurungan X tolak 4 ya. Kita bawa keluar X ya. Selepas itu, yang ini kita pecahkan kepada dua bahagian. Satu bahagian X sama dengan sifar. Satu bahagian lagi X tolak 5 sama dengan sifar. Dan sebelah kanan kita selesaikan akan dapat X sama dengan 5. So, sifar dan 5 merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini. Sekarang cikgu akan tunjuk undur ke belakang ya. Seperti biasa, langkah pertama tentukan nilai A, B, C. A di sini ialah 1, B di sini ialah negatif 5, C ialah sifar. Kita masukkan, kita dapati punca ialah 5 dan satu lagi ialah sifar. Untuk X sama dengan 5, untuk ke belakang ialah X tolak 5 sama dengan sifar. So tulis dalam bentuk pemfaktoran iaitu X darab kurungan X tolak 5 sama dengan sifar. Contoh seterusnya X kuasa 2 tolak 4 sama dengan sifar. Ini sudah dalam bentuk am ya. Kita lakukan pemfaktoran. Anda telah pelajari rumus ini ya. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan kurungan A tambah B darab kurungan A tolak B ya, semasa di tingkatan 2. So, kita boleh tulis 4 sebagai 2 kuasa 2. Kita faktorkan dengan cara ini. Kita dapat X tambah 2 darab X tolak 2. Sekarang kita pecahkan kepada dua bahagian. X tambah 2 sama sifar. X tolak 2 sama sifar. Selesaikan bahagian kiri. Kita dapat X sama dengan negatif 2. Bahagian kanan pula kita dapat X sama dengan 2. So, negatif 2 dan 2 merupakan punca bagi persamaan kuadratik ini. Sekarang cikgu akan tunjuk cara untuk ke belakang ya. Nilai A sekarang ialah 1. Nilai B sifar, nilai C ialah negatif 4. So, masukkan nilai A, B, C dalam kalkulator, anda akan dapat punca negatif 2. Satu lagi ialah 2. Untuk ke belakang, X tambah 2 sama sifar. Dan satu lagi X tolak 2 sama dengan sifar. So, kita boleh tulis X tambah 2 darab kurungan X tolak 2 sama dengan sifar. Ini ialah rumus yang cikgu tunjuk sebelum ini ya. X tambah 2 darab kurungan X tolak 2 boleh tulis sebagai X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2 sama dengan sifar. Selepas selesai, jangan lupa keluar daripada fungsi EQN ya. Apa yang kita perlu buat ialah shift, tekan shift, lepas mode, lepas tu tekan O, 2 kali, putang tanda sama dengan ya. Mesti keluar fungsi terlebih dahulu. Mari kita teruskan standard pembelajaran kedua hari ini, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Mari lihat satu contoh di sini. Sebuah padang yang berbentuk segi 4 tepat perlu dibagar dengan dawai bagar. Panjang padang ini ialah 5X tambah 20 meter dan lebarnya ialah X. Soalan A. Ungkapkan luas padang ini dalam sebutan X. Kita guna huruf L untuk mewakili luas padang. B. Diberi luas padang ialah 5,100
meter persegi. Hitung kos memagar padang ini jika kos dawai bakar tersebut ialah RM20 per meter. Okey, soalan A. Ungkapkan luas padang ini L dalam sebutan X. Bermaksud kita tulis satu fungsi yang mengkaitkan luas padang dengan sebutan X. Okey, bagaimana kita kira luas padang ini? Okey, bentuknya ialah segi 4. Untuk cari luas segi 4, rumusnya ialah panjang darab lebar. Okey, panjang di sini ialah 5X tambah 20, manakala lebar ialah X. Okey, so kita boleh bentuk satu fungsi L sama dengan panjang darab lebar. 5X tambah 20 darab X. Sama saja X darab 5X tambah 20. Okey, selepas itu kita kembangkan, kita akan dapat 5X kuasa 2 tambah 20X. Okey, dan untuk soalan B. Diberi luas padang ialah 5,100 meter persegi. Hitung kos yang memagar padang ini jika kos dawai bakar tersebut ialah 20 meter persegi. So, kita masukkan maklumat 5,100 Okey, ini sama dengan luas. Okey, kita tadi sudah bentuk untuk ungkapan yang kaitkan dengan luas. Luas ialah 5X kuasa 2 tambah 20X. Ini akan sama dengan 5,100. Okey. Ini kaitkan dengan kuadratik bersama kuadratik. So, kita perlu susun dalam bentuk terlebih dahulu. Jadi, kita akan dapat 5X kuasa 2 tambah 20X tolak 5,100 sama dengan sifar. Okey. Lepas itu, sudah dalam bentuk bersama kuadratik, kita perlu pemfaktoran So, kita faktorkan, kita akan dapat X tolak 30 darab kurungan X tambah 34. So, kita pecahkan kepada dua bahagian dan kita akan dapat X sama dengan 30 untuk bahagian kiri, bahagian kanan kita akan dapat X sama dengan negatif 34. Okay, kita perlu tentukan sama ada kedua-dua nilai X diterima atau tidak Okey, X sama dengan negatif 34 tidak boleh diterima sebab panjang tidak boleh bernilai negatif So, X yang boleh digunakan ialah 30. Jadi kita gantikan X sama dengan 30 di sini. Okey, panjang akan jadi 170, lebar pula ialah 30 Okey, so kita boleh kira panjang dawai yang diperlukan. Jumlah panjang dawai yang diperlukan. Okey, 2 darab 30, X darab 30 dan 2 darab 170 iaitu panjang. Okay, kita kirakan ialah 400. Okey, 400 meter. Okey, di sini RM20 per meter. Bermaksud 1 meter harganya ialah RM20 So, 400 meter jumlah kos ialah 400 darab RM20. Jumlahnya ialah RM8,000. Okay, soalan seterusnya. Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk cuboid dengan menggunakan rod kayu. Harga rod kayu ialah RM5 per meter. Tapak cuboid tersebut berbentuk segi 4 sama. Tinggi cuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Jumlah luas pembukaan kotak ini ialah 4,800 cm persegi. Bajet Joseph untuk membina rangka sebuah kotak ialah RM15. Tentukan sama ada Joseph memberi bajet yang mencukupi. Okey, kita nak tahulah. Soalan ini minta semak sama ada duit yang Joseph ada cukup tak untuk dia beli bahan untuk buat projek ini So, kita kena lukis gambar raja terlebih dahulu supaya lebih jelas untuk maklumat yang diperlukan. Okey, soalan 1 sudah dilukis gambar raja. Okey, yang ini tidak ada, so kita perlu lukis gambar raja terlebih dahulu. So, kotak itu berbentuk cuboid. So, kita lukislah sebuah cuboid
Okey, kita masukkan maklumat tentang cuboid ini. Okey, tinggi cuboid ialah 3 cm lebih daripada panjang tapak. Okey, tapaknya berbentuk segi 4. So, semua sisi adalah sama. Okey, andaikan panjang sisi tapak ya ialah X. Okey, maka tinggi akan jadi X tambah 30. Okey, lepas itu diberi maklumat bahawa jumlah luas kotak ialah 4,800 cm persegi. So, kita boleh mula bentuk satu fungsi ya. Terlebih dahulu kita tulis satu fungsi ya, jumlah luas permukaan. Okey, terdapat dua jenis permukaan di sini, iaitu segi empat sama dan segi empat tepat. Ada dua segi empat sama, okey, luasnya ialah X darab X. So, ada dua darab X darab X dan 4 segi 4 tepat ya. So 4 darab X darab kurungan X tambah 30. Okay, kita kirakan akan dapat 2X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2 tambah 120X. Seperti yang sama kita boleh tambahkan terlebih dahulu. 2X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2 akan jadi 6X kuasa 2 tambah 120X. Okey, di sini diberi jumlah luas permukaan akan sama dengan 4,800. So, dapat ni. Lepas itu kita mesti tulis dalam bentuk arm ya, bersama kuadratik. Kita akan dapat 6X kuasa 2 tambah 120X tolak 4,800 sama dengan sifar. Selepas dapat bentuk arm, kita buat pemfaktoran. Okey, sebelum buat pemfaktoran, okey, semak dulu sama ada persamaan ni boleh dipermudahkan terlebih dahulu. Okey, ya boleh. So, semua sebutan kita bahagi 6. Kita dapat X kuasa 2 tambah 20X tolak 800 sama dengan sifar. Okey, kita faktorkan sekarang. Okey, X tambah 40 darab kurungan X tolak 20. Okey, kita kira bahagian kiri dan kanan. Kita dapati X sama dengan negatif 40 atau 20. Okey, di sini kita tidak boleh terima negatif 40 sebagai jawapan. Sebab panjang tidak boleh bernilai negatif. X yang kita harus pilih ialah 20. So, sekarang panjang ialah 20 tambah 30 sama dengan 50 ya. Ini tinggi. Lepas itu, panjang sisi tapak ialah 20 ya. Okey. Seterusnya kita kena kira panjang semua sisi. Jumlah panjang semua sisi. Okey. So, terdapat 8 sisi. 4 sisi yang sama panjang ni ya, tinggi ni. Okey. So, 4 darab 50. 1, 2, 3, 4. 4 sisi 50. Okey, 50 cm. Okey, selepas itu ada 8 sisi yang sama panjang. Setiap satu ialah 20. So, 8 darab 20. Okey, kita kirakan kita akan dapat 360 cm. Okey, dinyatakan di sini 1 meter ialah RM5. Okey, so kalau 360 cm, okey, kita kena tukar kepada unit meter sebab harga dalam meter. 360 cm akan sama dengan 3.6 meter. Okey, jumlah wang yang diperlu untuk beli rod kayu. So, RM5 darab 3.6 meter, RM18. Adakah Joseph mempunyai duit yang mencukupi? Ya, jawapan tidak ya. Joseph tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina rangka kotak. Dia masih kurang RM3. Soalan seterusnya. Encik Kamaru memantu keretanya dengan laju purata 20T tolak 20 km per jam selama T tolak 3 jam di lebuh raya. Jarak yang dilalui oleh Encik Kamaru ialah 225 km. Had laju bagi lebuh raya berkenaan ialah 110 km per jam. Adakah Encik Kamaru mematuhi peraturan had laju lebuh raya?
Okey. So ini ada kaitan dengan topik laju ya. So apakah rumus untuk laju? Ya, jarak bahagi masa. Okey, purata laju jarak bahagi masa. Untuk menentukan sama ada Encik Kamaru mematuhi had laju atau tidak. Okey, kalau dia tidak melebihi 110 km per jam, makanya mematuhilah. Kalau dia lebih, tidak mematuhi. Okey. So, purata laju ialah 20, T tolak 20, masa ialah T tolak 3 dan jarak ialah 225. Okay, kita susun semula. Okay, kita akan dapat T 20 kurungan 20T tolak 20 darab kurungan T tolak 3 sama dengan 225. Okay, kita kembangkan dan kita akan dapat 20T kuasa 2 tolak 80T tambah 60 sama dengan 225. Okay, susun dalam bentuk persamaan kuadratik. Okay, lepas tu kita kirakan pemalar di sini. Hitung terlebih dahulu pemalar. Kita dapat ni 20T kuasa 2 tolak 80T tolak 165 sama dengan sifar. Dan pemudahkan kita dapat 4T kuasa 2 tolak 16T tolak 33 sama sifar. Okay, kita bahagikan semua sebutan ni dengan 5. Okay, sekarang kita boleh lakukan pemfaktoran. Okay. Kurungan 2T tolak 11 darab kurungan 2T tambah 3. Selesaikan bahagian kiri, kita dapat 11 per 2, sebelah kanan negatif 3 per 2. Okay, kita tak boleh terima T sama dengan negatif 3 per 2. Masa tak boleh bernilai negatif. So, T yang kita gunakan ialah 11 per 2. Okay. Lepas tu, kita kira laju. Okay, laju ialah 20T tolak 20. Masukkan T ialah 11 per 2. So, laju ialah 90 km per jam. So, adakah Encik Kamaru mematuhi peraturan had laju? Ya. Sebab Encik Kamaru hanya pantu 90 km per jam. Kurang daripada had iaitu 110 km per jam. Jawapan Encik Kamaru mematuhi peraturan had laju lebuh raya. Okay, so di sini cikgu ingin rumuskan apa yang telah anda belajari hari ini. Okay, 2 standard pembelajaran. Yang pertama, menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Itu saja untuk pembelajaran kali ini. Sekian, terima kasih.